Di kota ini, pernah terasas Kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa pada kurun ke-16. Kota ini bernama Cirebon, bandar pelabuhan yang dihuni suku juta penduduk, terletak 200 km di timur Jakarta. Nama Cirebon dikatakan bermaksud udang kecil atau pusat percampuran penduduk, yang merujuk pada kedudukan kota ini yang terletak di pesisir Laut Jawa. Daerah ini sememangnya terkenal dengan penghasilan laut seperti udang dan ikan, manakala pelabuhannya pernah menjadi persinggahan pedagang antara bangsa suatu ketika dahulu. Seperti juga bandar-bandar lain di Indonesia, Basmini antara kaedah pengangkutan yang murah di Cirebon. Disinilah ditemui masjid yang bersejarah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berusia 500 tahun. Masjid Agung Keraton Kesepuhan Cirebon ini diasaskan pada tahun 1500. Di zaman keemasannya pada kurun ke-16, Kerajaan Cirebon bersekutu dengan Kerajaan Demak hingga berjaya menguasai dua pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran, Banten dan Sunda Kelapa, sekaligus menghalang perluasan pengaruh Portugis. Masjid ini dibina oleh 3 pendakwah yang diletakkan tarafnya sebagai wali oleh masyarakat Jawa lantaran sumbangan mereka memperkenalkan Islam di Kepulauan Jawa. 3 daripada 9 wali yang dikenali sebagai Wali Songo itu membina masjid ini ialah Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Sunan Bonang dari Tuban serta Sunan Kalijaga dari Demak. Hari ini ialah hari Jumaat. Jemaah sedang menunggu untuk mendengar khutbah sebelum menunaikan solat. Masjid ini meneruskan tradisinya yang luar biasa. 7 orang Bilal mengalunkan azan serentak apabila masuknya waktu solat Jumaat. Reka bentuk dan seni bina masjid ini unik dan bersejarah. Bumbungnya disokong 4 tiang utama yang dipanggil Soko Guru. 1 tiangnya, Sakatatal, disumbangkan oleh Sunan Kalijaga menggunakan kepingan-kepingan kayu yang disatukan. Masyarakat Cirebon telah lama mengenal Islam. Sekitar tahun 1420, dipercayai sekumpulan pedagang Arab telah berkampung di daerah ini. Sebelum terasasnya Kerajaan Islam Cirebon, pusat pengajian Islam sudah pun muncul di daerah ini. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Badlawi Syamsuri, Wali Songo ialah sebuah organisasi dakwah yang dianggotai oleh 9 orang pendakwah yang memperkenalkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa bermula kurun ke-16. Peranan mereka sangat besar sehingga akan mendapat gelaran wali yang melambangkan penghormatan yang diberikan. Ada yang berpendapat jumlah Wali Songo lebih daripada 9 orang, namun yang paling dikenali adalah 9 yang berikut. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati yang terkenal di Cirebon ini. Menurut imam masjid ini, Kiai Haji Mahmud Bakri, masjid ini yang dibina oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga tidak pernah sunyi daripada dikunjungi pelawat. Malah ada yang hadir dari daerah lain beratus-ratus kilometer jauhnya. Menurut Kiai Haji Mahmud, mereka hadir kerana sejarah
dan keunikan masjid ini. Termasuk yang unik di masjid ini ya, atapnya ada 7 orang, kemudian beda dengan masjid-masjid yang lain, khutbahnya dengan menggunakan bahasa Arab, yang azan, yang khutbah, yang imami mesti pakai jubah dan seterusnya. Itu di antara keunikan-keunikan yang ada di masjid ini. Kemudian ada yang paling tua benda di masjid ini, yaitu beduk. Beduk itu pemberian dari Syekh Qurra. Syekh Qurra adalah guru yang ada di Karawang. Beliau guru Al-Quran. Tuan guru ini merupakan guru daripada Pangeran Cakrabuana, merupakan guru daripada mbahnya Syekh Syarif Hidayatullah. Ketika Syarif Hidayatullah mendirikan masjid, beliau memberikan bantuan sumbangan untuk kepentingan masjid ini berupa beduk. Lima kilometer di utara pusat Bandar Cirebon, makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana menjadi tumpuan orang ramai yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Jawa datang berziarah. Sunan Gunung Jati ialah gelaran kepada Syarif Hidayatullah, seorang daripada wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kebiasaan mengunjungi makam wali sudah lama sebati dalam jiwa segelintir masyarakat Jawa. Di sini mereka mengadakan upacara tahlil dan doa selamat. Pengunjung ke makam ini dibatasi pada ruangan di depan pintu pasajudan atau selamat tangkep di luar makam. Yusuf sudah 8 tahun bertugas sebagai juru kunci komplek makam Sunan Gunung Jati. Dia mewarisi tugas ini daripada bapa dan datuknya. Yang masuk Islam, Cina semua ini kuburan ini. Menurutnya inilah makam pengiring-pengiring Putri Ong Tien, putri Raja Cina dari dinasti Ming. Semula Pak, di dalam sini di makam Sunan Gunung Jati dan istrinya Nyi Ontin serta di sini pula bersembadinya jasad Syarif Hidayatullah bersama istrinya Putri Ong Tien yang dinikahinya pada tahun 1481. Dan lain-lainnya Pak ya. Kemangkatan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 ditangisi rakyat Cirebon. Sekalipun ratusan tahun telah berlalu, keraton-keraton di Cirebon masih utuh sekukuh ingatan rakyatnya kepada Sunan Gunung Jati yang menegakkan Islam. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati lahir di tanah Arab hasil pernikahan ibunya Nyai Laras Santang dengan Syarif Abdullah, penguasa Ismailiyah Mesir yang berketurunan Bani Hashim. Dalam usia 20 tahun, Sunan Gunung Jati ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah kematian bapanya, beliau memilih untuk pulang ke Pulau Jawa bagi mengembangkan Islam. Dia diangkat oleh datuknya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi menjadi temenggung yang menguasai daerah Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati menamatkan tradisi menghantar ufti kepada raja bukan Islam itu. Tindakan itu menimbulkan kemarahan Raja Pajajaran. Raja itu menghantar 60 orang prajuritnya ke Cirebon untuk menagih ufti itu. Bagaimanapun, kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Gunung Jati dan beliau berjaya mengislamkan mereka. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kesultanan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan Pajajaran yang belum menganut Islam serta menggiatkan usaha penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Dia turut memulakan inisiatif menawan Banten daripada Pajajaran dan meletakkan anaknya Maulana Hasanuddin sebagai pengasas Kesultanan Islam Banten.
Pada zamannya juga, Sunda Kelapa berjaya dikuasai pada 1527. Keraton Kesepuhan Cirebon dibangunkan oleh Penembahan Girilaya pada pertengahan kurun ke-17. Hari ini, ia menyimpan kenangan dan sejarah Kesultanan Cirebon. Keutuhan Kesultanan Cirebon berakhir selepas zaman Penembahan Girilaya. Ia tidak sekukuh Gapura Kutaraga Wadasan yang menghiasi Keraton Kesepuhan sejak sekian lama. Turut dibina dalam kawasan keraton ialah Langgar yang menjadi tempat Sultan bersolat bersama pengikutnya. Pertengahan kurun ke-17 menyaksikan Cirebon diperintah oleh dua orang putera Penembahan Girilaya. Penembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan dan saudaranya Penembahan Anom menjadi Sultan Kesultanan Kanoman. Keadaan itu melemahkan kerajaan Islam ini. Akhirnya, menjelang tahun 1681, Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman dikuasai Belanda. Ekonomi daerah Cirebon ini bukan saja bergantung kepada hasil laut. Tanahnya yang subur turut menyumbangkan pendapatan. Empat kilometer di barat daya pusat bandar tersergam struktur kuno ini. Taman Arum Sunyaragi menyimpan kisahnya yang tersendiri. Struktur ini dibangunkan pada tahun 1703 oleh Pangeran Arya Cirebon sebagai tempat bersolok dan tempat pertemuan keluarga diraja Cirebon. Terletak berhampiran sungai, gua yang dibina menggunakan batu-batu karang yang diambil dari Muara Jati ini pernah dikelilingi air satu ketika dahulu. Tempat ini pernah dijadikan markas pemberontakan menentang Belanda pada tahun 1787. Tempat ini mempunyai ruang dan bilik yang berbeza-beza, malah ada yang tersembunyi daripada pandangan. Lorong di dalam gua buatan yang gelap dan mengelirukan ini membawa pengunjungnya ke ruang-ruang yang mempunyai fungsi berbeza. Dalam keheningan gua seperti ini, Sultan Cirebon mendekatkan diri dengan Tuhan atau memikirkan persoalan negara yang dipimpinnya. Kadangkala, hanya dengan bersendirian, hati akan lebih tenang. Pada kurun ke-18, Cirebon mengalami era kegelapan apabila perebutan kuasa antara putera mahkota mengakibatkan lemahnya kuasa Sultan dan pengaruh Kompeni Belanda lebih kuat mencengkam. Kegemilangan Cirebon tidak lagi berulang selepas itu. Ini ialah apa yang dikenali sebagai wadasan ataupun tempat mengambil wuduk. Satu ketika dulu air pernah mengalir di kawasan sini. Dan sini ialah apa yang dikenali sebagai kaputran atau tempat solat bagi orang lelaki. Di sebelah kanan ialah kaputren ataupun tempat solat bagi wanita.
Semasa tercetusnya Perang Jawa dari 1825 hingga 1830, Gua Sunyaragi berperanan sebagai kubu pertahanan. Namun dalam peperangan itu, gua ini telah dimusnahkan. Hinggalah pada tahun 1853, Sultan Sepuh membinanya semula dengan menggunakan kepakaran juru bina Cina. Seperti sebuah kubu, tempat ini dibina dengan beberapa perkara diambil kira. Misalnya, tempat perundingan ataupun di mana keputusan dibuat. Ruangan ini boleh dianggap sebagai antara 4 yang terpenting di kompleks Istana Sanyuragi ini, kerana di sinilah beberapa mesyuarat dan rundingan dan keputusan dibuat dalam menentukan pemerintahan Cirebon. Pada satu ketika dulu, meja ini dihiasi indah dengan batu marmer, tapi hari ini keadaannya sudah usang. Ini adalah 2 daripada beberapa bilik meditasi yang digunakan oleh Pangeran Cirebon. Kalau kita lihat di sebelah sini, kita dapat lihat bahawa dinding ini telah rosak, sebenarnya telah rosak dibedil oleh pihak Belanda, dan serpihannya masih lagi tersadai di tempat asalnya. Di satu tempat yang satu ketika dulu, tempat ini digenangi dengan air. Demikianlah kisah Gua Sunyaragi, gua yang menyimpan kisah, sejarah dan perjuangan Kesultanan Cirebon. Sekalipun pengaruh Kesultanan Cirebon tenggelam dengan kehadiran pemerintahan Hindia Belanda, Keraton Keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan. Hingga ke hari ini, tradisi Kesultanan Cirebon masih bertahan sekalipun tidak mempunyai sebarang kuasa di luar tembok keraton. Dakwah para wali di Pulau Jawa meninggalkan kesan yang besar kepada generasi hari ini. Peranan mereka tidak dapat diperkecilkan. Malah Wali Songo dan beberapa ulama lain bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenal cara hidup Islam. Wali-wali itu terdiri daripada 9 orang yang digambarkan hidup dalam satu zaman yang sama oleh legenda-legenda Jawa. Bagaimanapun, para sejarawan membuktikan tidak semua mereka hidup sezaman. Di Cirebon, pengasas Kesultanan Islam pertama di wilayah pantai utara Jawa juga seorang wali. Dia juga raja dan ulama, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kesan peninggalan wali itu dalam bentuk sebegini tentunya tidak sepenting jasanya mengajar umat Jawa mengenal erti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan seperti ini akan binasa, musnah di mamah masa, tidak seperti iman yang telah disemaikannya dalam jiwa serta ilmu yang diajarkannya. Ternyata ia berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sudah terbukti dalam helaian sejarah bahawa Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati menyempurnakan tanggungjawabnya berdakwah di kalangan masyarakat Jawa. 500 tahun berlalu, dia meninggalkan nama dan jasa di Cirebon. Namun segala jasa itu tidak harus menjadi sebab generasi selepasnya melakukan amalan yang melanggar batas syariat. Nabi SAW mengharuskan umat Islam menziarahi kubur supaya timbul kesedaran betapa nyawa hanya pinjaman. Sesungguhnya, Islam berasaskan kepada ilmu. Ibadah juga wajib dilaksanakan berasaskan ilmu. Kerana Islam itu bukan agama ikutan. Ibadah pula bukan amalan rekaan atau warisan. Semoga anda terhibur dengan episod hari ini. Esok Ijak Rasul meneruskan pengembaraan ke Demak dan Yogyakarta. Masjid Demak, masjid lama dan bersejarah dibina oleh 4 orang wali. Keraton Jogja, keraton yang menyimpan sejarah warisan Jawa.